Adakah kehadiran kepada Umi, Cikgu Siti Zahra. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita pada hari ini kita nak sambung belajar untuk bab 14, subtopik 14.3. Kita akan belajar untuk mekanisme pergerakan pada kaki, bagaimana kaki boleh berjalan. Kemudian kita akan sambung dengan sirip-sirip yang terdapat pada ikan dan apa fungsi setiap sirip-sirip tersebut. Lepas tu kita akan belajar tentang mekanisme pergerakan pada cacing dan juga kepada belalang. Saya akan buat slide show. Jadi semua nampak kan PowerPoint ni? Jadi ini adalah otot antagonis yang terdapat pada kaki terdapat pada kaki kita. Jadi pertama, apakah nama otot tersebut? Untuk kaki kita ada otot pertama ini otot bicep femoris. Okey, otot bicep femoris. Kemudian pasangan otot antagonis dia adalah otot quadriceps femoris. Jadi otot bicep femoris ni ialah otot flexor, iaitu bila dia mengecut dia akan membengkokkan anggota, manakala otot quadriceps femoris ni dia akan dia merupakan otot extensor, di mana bila dia mengecut dia akan meluruskan kaki. Jadi untuk pada bahagian kaki kita punya otot antagonis dia adalah pertama otot bicep femoris, yang kedua otot quadriceps femoris. Yang kedua kita ada satu lagi pasangan antagonis, iaitu otot betis dan juga otot tibialis. Jadi yang kat sini ni dia salah label ni. Sepatutnya otot tibialis ni yang dekat depan ni, bukan yang belakang. Yang belakang ni otot betis. So otot antagonis untuk otot betis ialah otot tibialis. Jadi apa yang berlaku bila kita nak berjalan? Mula-mula sekali, boleh baca ke atas ni ada ke atas ni, otot betis kaki kanan ni akan mengecut. Kita tengok kaki kanan ini kaki kanan, ini kaki kiri. Tengok kaki kanan, apabila otot betis kanan ni dia mengecut, otot betis kaki kanan ni dia mengecut, bila dia mengecut, dia akan menarik tumit ni supaya diangkat. Kan bila dia mengecutkan dia akan memendek dan menebal kan. Jadi dia akan tarik tumit kaki ni diangkat. Tapak kaki dia akan menolak ke bawah ke atas tanah. Pada masa yang sama ketika otot betis kanan ni mengecut, otot bicep femoris yang dekat paha ni juga akan mengecut. Kedua-dua ni dia mengecut serentak otot betis dengan otot bicep femoris. Jadi apabila otot bicep femoris ni mengecut, maka otot antagonis dia iaitu otot quadriceps femoris ini dia akan mengendur. Maka ini akan membengkokkan kaki pada sendi lutut. Jadi kaki akan dapat dinaikkan. Apabila kaki kanan ni dia tak bersentuh dengan tanah, jadi berat badan dia akan disokong oleh kaki kiri yang bersentuh dengan tanah. Okay, kemudian otot quadriceps ini pula akan mengecut. Bila otot quadriceps femoris ini mengecut, nampak tak bila dia mengecut, dia akan meluruskan kaki. Dia akan meluruskan kaki. Bila dia meluruskan kaki kan, nampak tak? Bayangkan bila otot quadriceps femoris ni dia mengecut, dia akan menarik kaki ni menyebabkan kaki ni diluruskan. Okey. Jadi kemudian otot tibialis. Ini otot tibialis ni. Otot tibialis yang kat depan tibia ni, otot tibialis ni pula akan mengecut. Ketika otot tibialis mengecut, otot betis ni mengendur. Apabila otot tibialis ni mengecut, maka dia akan menurunkan tumit kaki. Ni kan dia mengecut, dia akan menurunkan tumit kaki. Tumit kaki kanan ni menyentuh tanah dan berat badan sekarang disokong oleh kaki kanan.
keseluruhan urutan 1, 2, 3, 4 ni diulang pula dengan kaki kiri. Jadi inilah yang membolehkan pergerakan berjalan berlaku, iaitu tindakan otot antagonis antara otot bicep femoris dengan otot quadricep femoris. Ini yang paling penting. Yang kedua, dia dibantu oleh otot betis dan juga otot tibialis. Jadi otot betis, pasangan antagonis dia adalah otot tibialis. Untuk bahasa Inggeris, leg movement is produced by the action of the antagonic muscle pair. The bicep femoris is the flexor. Kenapa? Kerana dia akan membengkokkan anggota bila dia mengecut. Manakala quadricep femoris is the extensor muscle. Kenapa? Kerana bila otot quadricep femoris mengecut, dia contract, dia akan menyebabkan anggota diluruskan. Okay, jadi mula-mula sekali, ini adalah otot betis, calf muscle. So bila calf muscle contract, pasangan antagonis dia adalah tibialis muscle yang kat depan ni. Tibialis muscle akan relax. So it will lifting the heel to make kaki ni diangkat. And then the ball of the foot push against the ground. Tapak kaki tu dia akan menekan pada permukaan tanah. At the same time, pada masa ni, pada masa calf muscle to contract, bicep femoris muscle also contract. Ketika bicep femoris contract, quadricep femoris akan relax. Okay. So, ini akan bending the foot at the knee joint. Kemudian right leg is lifted. Kaki kanan ni akan diangkat. Kemudian, sekarang bertukar pula. Quadricep femoris muscle pula. Quadricep femoris muscle pula yang akan contract. Bila quadricep femoris contract, bicep femoris muscle ni akan relax. Jadi dia akan straightening the calf. Dia akan meluruskan betis, meluruskan kaki. Calf ni betis Kemudian the tibialis. Ini pun salah label juga ni kat depan ni tibialis. The tibialis contract. Bila dia contract, calf muscle, otot betis ni akan relax. Relax tu mengendur. Jadi the right heel touch the ground. To make kaki ni akan turun lah. Body weight is shifted to the right leg. The whole sequence, semua urutan ni akan berulang-ulang diulang oleh kaki kiri pula, left leg. Sebab itulah dia akan membolehkan pergerakan walking, berjalan itu berlaku.